Kitab Haid. Bab bagaimana permulaan junub. صحيح البخاري 285. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه له على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفوا بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. Sahih Bukhari 285 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Aisyah berkata, kami keluar dan tidak ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika tiba di Sarif aku mengalami haid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid? Aku jawab, ya. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua istrinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya. صحيح البخاري 286. حدثنا الحله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Sahih Bukhari 286 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah berkata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara saat itu aku sedang haid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya. صحيح البخاري 287. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدم الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. Sahih Bukhari 287 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Yusuf bahwa Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata,
telah mengabarkan kepadaku Hisham bin Urwah dari Urwah, bahwa dia ditanya, apakah wanita yang sedang haid boleh melayani aku, atau berdekatan denganku sedangkan dia junub. Urwah lalu menjawab, bagiku semua itu mudah, dan setiap dari mereka boleh untuk membantuku, dan seseorang tidak berdosa karena hal itu. Aisyah pernah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah menyisir rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan haid. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi masjid, beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamar dan dalam keadaan haid untuk menyisir rambut kepalanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab seorang suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid. صحيح البخاري 288. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهير عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. Sahih Bukhari 288 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain bahwa dia mendengar Zuhair dari Mansur bin Sofiyah bahwa ibunya menceritakan kepadanya, bahwa Aisyah menceritakan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan badannya di pangkuanku membaca Al-Quran, padahal saat itu aku sedang haid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab mereka yang menamakan nifas sebagai haid dan sebaliknya. صحيح البخاري 289. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فأنسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فأضطجعت معه في الخميلة. Sahih Bukhari 289 telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Hisham dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bahwa Zainab binti Ummu Salamah menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah berkata, aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring dalam selimut, kemudian aku mengeluarkan darah haid hingga aku pun berlalu dengan diam-diam seraya membawa kain yang terkena darah haidku. Beliau bertanya, apakah kamu sedang haid? Aku jawab, ya. Beliau lalu memanggilku, maka aku pun berbaring bersama beliau dalam kain tebal. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab bercumbu dengan istri yang sedang haid. صحيح البخاري 290. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Sahih Bukhari 290
telah menceritakan kepada kami Qobisoh berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah berkata, aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi bersama dari satu bejana. Saat itu kami berdua sedang junub. Beliau juga pernah memerintahkan aku mengenakan kain, lalu beliau mencumbuiku sementara aku sedang haid. Beliau juga pernah mendekatkan kepalanya kepadaku saat beliau itikaf, lalu aku basuh kepalanya padahal saat itu aku sedang haid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab bercumbu dengan istri yang sedang haid. صحيح البخاري 291. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فإراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. Sahih Bukhari 291, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Asy-Syaibani dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya dari Aisyah ia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan? Hadis ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir, dari Asy-Syaibani. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab bercumbu dengan istri yang sedang haid. صحيح البخاري 292. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا الحلواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا الحله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني. Sahih Bukhari 292, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Syaddad berkata, aku mendengar Maimunah berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau memerintahkannya untuk mengenakan sarung. Maka ia pun mengenakan sarung, sementara ia sedang haid. Sufyan juga meriwayatkannya dari Asy-Syaibani. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab wanita yang sedang haid meninggalkan saum, puasa. صحيح البخاري 293.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ثقلا وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن نقلا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قال بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال بلى قال فذلك من نقصان دينها. Sahih Bukhari 293 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid yaitu Ibnu Aslam dari Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat sholat, beliau melewati para wanita seraya bersabda, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami, dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami jawab, benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak sholat dan puasa? Kami jawab, benar. Beliau berkata, itulah kekurangan agamanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab wanita yang sedang haid melaksanakan seluruh manasik haji kecuali tawaf di Baitullah. صحيح البخاري 294. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فادخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكي قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فأفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفوا بالبيت حتى تطهري. Sahih Bukhari 294 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Salamah dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Qasim dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah ia berkata, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang kami ingat kecuali untuk menunaikan haji. Ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sarif aku mengalami haid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku saat aku sedang menangis. Maka beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Aku jawab, demi Allah, pada tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji. Beliau berkata, barangkali kamu mengalami haid. Aku jawab, benar. Beliau pun bersabda,
Yang demikian itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan bagi putri-putri keturunan Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah hingga kamu suci. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab al-istihadlah. صحيح البخاري 295. حدثنا الحلاه بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم وصلي. Sahih Bukhari 295 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, bahwa ia berkata, Fatimah binti Abu Hubaish berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku dalam keadaan tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan salat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, sesungguhnya itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Jika haid kamu datang maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah berlalu masa haid, maka bersihkanlah darah darimu lalu salatlah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab mencuci darah haid. صحيح البخاري 296. حدثنا الحلاه بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. Sahih Bukhari 296 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisam bin Urwah dari Fatimah binti Al-Munzir dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq berkata, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila seorang dari kami bajunya terkena darah haid? Apa yang harus dilakukannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, jika darah haid mengenai pakaian seorang dari kalian, maka hendaklah ia bersihkan darah yang mengenainya, lalu hendaklah ia percikan air padanya, kemudian hendaklah ia sholat dengannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab mencuci darah haid. صحيح البخاري 297. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
Sahih Bukhari 297, telah menceritakan kepada kami Asbaq berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Abdurrahman bin Al-Qasim bahwa ia menceritakan kepadanya dari bapaknya dari Aisyah berkata, salah seorang dari kami mengalami haid, kemudian saat telah suci darah tersebut ia bersihkan, kemudian kain tersebut ia cuci dan bersihkan, kemudian ia sholat dengan menggunakan kain tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab itikaf bagi wanita yang sedang mustahadah. صحيح البخاري 298. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى دم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. Sahih Bukhari 298, telah menceritakan kepada kami Ishak berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Khalid dari Ikrimah dari Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beriktikaf bersama dengan sebagian istri-istrinya, sementara saat itu ia sedang mengalami istihadah dan bisa melihat adanya darah yang keluar. Dan kadang diletakkan sebuah baskom di bawahnya lantaran darah tersebut. Dan Ikrimah mengklaim bahwa Aisyah melihat cairan berwarna kekuningan, lalu ia berkata, seakan ini adalah sesuatu yang pernah dialami oleh Fulanah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab itikaf bagi wanita yang sedang mustahadah. صحيح البخاري 299. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى دم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. Sahih Bukhari 299, telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Khalid dari Ikrimah dari Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beriktikaf bersama salah seorang dari istrinya. Ia melihat ada darah dan cairan berwarna kekuningan, lalu di bawahnya diletakkan baskom sementara ia tetap mengerjakan sholat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab itikaf bagi wanita yang sedang mustahadah. صحيح البخاري 300. حدثنا مسد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. Sahih Bukhari 300, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Muktamir dari Khalid dari Ikrimah dari Aisyah berkata, sebagian umum mukminin melakukan iktikaf sementara mereka mengeluarkan darah istihadah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab apakah seorang wanita boleh sholat menggunakan pakaian yang pernah dipakainya ketika haid?
صحيح البخاري 301. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فاقصعته بظفرها. Sohih Bukhari 301, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid berkata, Aisyah berkata, tidaklah ada seorang dari kami kecuali memiliki satu baju yang saat mengalami haid. Jika baju tersebut terkena darah haid, ia basahi dengan air ludahnya lalu membersihkannya dengan kukunya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab memakai wewangian bagi wanita ketika mandi dari haid. صحيح البخاري 302. حدثنا الحلاه بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغة إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sohih Bukhari 302, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dari Hafsah. Abu Abdullah berkata, atau Hisyam bin Hasan dari Hafsah dari Ummu Atiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, kami dilarang berkabung atas kematian di atas 3 hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik dari negeri Yaman. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi selesai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah. Abu Abdullah berkata, Hisyam bin Hasan meriwayatkan dari Hafsah dari Ummu Atiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab wanita menggosok badannya ketika mandi dari haid dan cara dia mandi dengan menggunakan kapas untuk membersihkan sisa darah. صحيح البخاري 303. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيين عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فأجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. Sohih Bukhari 303, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Mansur bin Safiyah dari ibunya dari Aisyah.
Seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara mandi dari haid. Beliau lalu memerintahkan wanita itu bagaimana cara mandi. Beliau bersabda, ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersucilah. Wanita itu bertanya, bagaimana aku bersucinya? Beliau menjawab, bersucilah dengan kapas itu. Wanita itu berkata lagi, bagaimana caranya aku bersuci? Beliau bersabda, bersucilah dengan menggunakan kapas itu. Wanita itu bertanya lagi, bagaimana caranya? Maka beliau berkata, Subhanallah, bersucilah kamu. Lalu aku menarik wanita itu ke arahku, lalu aku katakan, kamu bersihkan sisa darahnya dengan kapas itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab mandi dari haid. صحيح البخاري 304. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجه أو قال توضئي بها فأخذتها فاجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 304 telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Mansur, dari ibunya dari Aisyah. Seorang wanita Ansor bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya aku bersuci dari haid? Beliau lalu menjawab, ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersihkanlah 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa malu lalu memalingkan mukanya, atau beliau mengatakan, berwudulah dengan kapas itu. Lalu aku tarik wanita itu dan aku terangkan apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab seorang wanita menyisir rambutnya ketika mandi dari haid. صحيح البخاري 305. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي رأسك وإم تشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. Sahih Bukhari 305 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah berkata, aku bertalbiyah, memulai haji, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada. Dan aku adalah di antara orang yang melaksanakannya dengan cara tamatu namun tidak membawa hewan sembelihan. Aisyah menyadari bahwa dirinya mengalami haid dan belum bersuci hingga tiba malam Arafah. Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, malam ini adalah malam Arafah sedangkan aku melaksanakan tamatu dengan umroh lebih dahulu.
Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, urai dan sisirlah rambut kepalamu, lalu tahanlah umrahmu. Lalu aku laksanakan hal itu. Setelah aku menyelesaikan haji, beliau memerintahkan Abdurrahman pada malam Hasbah, malam di Musdalifah, untuk melakukan umroh buatku dari Tanim, tempat di mana aku mulai melakukan manasyukku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab mengurai rambut bagi wanita yang mandi dari haid. صحيح البخاري 306. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمر فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمر فأهل بعضهم بعمر وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمر فأدركن يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وأنقضي رأسك وإمتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصب أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمر مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. Sahih Bukhari 306 telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah berkata, kami keluar bertepatan saat nampak hilal bulan Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, siapa yang ingin memulai haji dengan umroh hendaklah ia lakukan. Sekiranya aku tidak membawa hewan sembelihan, aku lebih suka melakukan umroh lebih dahulu. Maka sebagian para sahabat ada yang memulai dengan umroh dan ada yang memulai dengan haji. Sedang aku termasuk di antara yang mulai dengan umrah. Maka ketika hari Arafah aku mengalami haid, lalu aku mengadukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu bersabda, tinggalkanlah umrahmu, uraikan rambut kepalamu lalu sisirlah, kemudian mulailah talbiyah dengan haji. Maka aku pun laksanakan perintah beliau, hingga ketika tiba malam Hasbah, malam di Musdalifah, beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemaniku. Maka aku keluar menuju Tanim, lalu bertalbiyah dengan umroh sebagai ganti umrahku sebelumnya. Hisham berkata, dan dalam hal itu tidak ada denda baik berupa hadiah, menyembelih, puasa ataupun sedekah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab firman Allah Ta'ala, yang kejadiannya sempurna dan yang tidak sempurna. صحيح البخاري 307. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقا يا رب مضغ فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. Sahih Bukhari 307 telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ubaidullah bin Abu Bakar dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang.
Malaikat itu berkata, "Ya Rob, sekarang baru, sperma, ya Rob, segumpal darah, ya Rob, segumpal daging." Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya, apakah laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rizki dan ajalnya, maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab bagaimana wanita yang sedang haid melakukan ihram dan bertalbiyah, haji dan umroh. صحيح البخاري 308. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قال فاحضت فلم أزال حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن اعتمر مكان عمرتي من التنعيم. Sohih Bukhari 308, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Alaits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Haji Wada. Di antara kami ada yang bertalbiyah dengan umroh dan ada pula yang bertalbiyah dengan haji. Ketika kami sudah sampai di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berihram dengan umroh dan tidak membawa sembelihan, maka hendaklah dia bertahalul. Dan barang siapa berihram dengan umroh dan membawa sembelihan, maka janganlah bertahalul kecuali setelah menyembelih hewan pada hari Nahr, hari penyembelihan. Dan barang siapa bertalbiyah, memulai dengan haji, hendaklah menyempurnakan hajinya. Aisyah berkata, kemudian aku mengalami haid dan terus terjadi hingga hari Arafah, dan aku tidak bertalbiyah kecuali dengan umrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk menguraikan rambut kepalaku dan menyisirnya, lalu bertalbiyah dengan haji dan meninggalkan umrah. Maka aku laksanakan hingga aku menyelesaikan hajiku. Kemudian beliau mengutus saudaraku, Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemaniku dan memerintahkan aku agar aku berumrah dari Tanim sebagai ganti umrahku sebelumnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab awal dan akhir masa haid.
صحيح البخاري 309. حدثنا الحله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. Sohih Bukhari 309, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abu Hubaish mengalami istihadah, mengeluarkan darah penyakit. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjawab, itu seperti keringat dan bukan darah haid. Jika haid datang maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai mandilah dan salatlah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab wanita haid tidak mengqadha sholat yang ditinggalkannya ketika sedang haid. صحيح البخاري 310. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قال فلا نفعله. Sohih Bukhari 310, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Hamam berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, telah menceritakan kepadaku Muazzah, bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah seorang dari kita harus melaksanakan sholat yang ditinggalkannya bila sudah suci? Aisyah menjawab, apakah kamu dari kelompok Khawarij? Sungguh kami pernah mengalami haid di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak memerintahkan kami untuk itu. Atau Aisyah mengatakan, kami tidak melakukannya, mengqadha. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab tidur bersama istri yang sedang haid dan berselimut bersamanya dengan pakaian yang dipakainya. صحيح البخاري 311. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فأنسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فالبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. Sohih Bukhari 311, telah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Hafs berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah berkata,
Saat aku berada dalam satu selimut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengeluarkan darah haid. Kemudian pelan-pelan aku keluar dari selimut mengambil pakaian khusus untuk haid dan mengenakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apakah kamu sedang haid? Aku jawab, ya. Beliau lalu memanggil dan mengajakku masuk ke dalam selimut. Zainab berkata, Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa. Ummu Salam berkata, aku pernah mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab menggunakan pakaian khusus untuk haid selain pakaian saat suci. صحيح البخاري 312. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في خميل حضت فأنسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست فقلت نعم فدعاني فأضطجعت معه في الخميلة. Sahih Bukhari 312, telah menceritakan kepada kami Muadz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata, ketika aku berbaring bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu selimut aku mengalami haid. Maka aku pergi diam-diam dan mengambil baju khusus haidku. Beliau bertanya, apakah kamu sedang haid? Aku jawab, ya. Beliau lalu memanggilku, maka aku pun berbaring bersamanya dalam satu selimut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab wanita haid menghadiri sholat 2 hari raya dan mendengarkan khutbah dan doa bagi kaum muslimin namun mereka dijauhkan dari tempat sholat. صحيح البخاري 313. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الحلوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداول كل ما ونقوم على المرضى فسألت أخت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق والذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا
Sohih Bukhari 313, telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Ibnu Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab dari Ayub dari Hafsah berkata, dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk sholat pada 2 hari raya. Hingga suatu hari ada seorang wanita mendatangi desa Kasra Banu Halaf. Wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 peperangan. Ia katakan, saudaraku itu hidup bersama suaminya selama 6 tahun. Ia menceritakan, dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit. Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar mengikuti sholat id karena tidak memiliki jilbab? Beliau menjawab, hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya, meminjamkan, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Ketika Ummu Atiyah tiba aku bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ummu Atiyah menjawab, ya, demi bapakku. Ummu Atiyah tidak mengatakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya mengatakan, demi bapakku, aku mendengar beliau bersabda, hendaklah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di rumah, dan wanita yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin, dan wanita-wanita haid menjauh dari tempat sholat. Hafsah berkata, aku katakan, wanita haid. Dia menjawab, bukankah mereka juga hadir di Arafah, begini dan begini? Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab jika seorang wanita mengalami 3 kali masa haid dalam sebulan dan apa yang harus dilakukannya dalam masa haid. صحيح البخاري 314. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. Sohih Bukhari 314, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, aku mendengar Hisham bin Nurwah berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abu Hubaish bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, aku mengeluarkan darah istihadlah, penyakit. Apakah aku tinggalkan salat? Beliau menjawab, jangan, karena itu hanyalah darah penyakit seperti keringat. Tinggalkanlah sholat selama masa haidmu, setelah itu mandi dan kerjakanlah sholat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab cairan kuning dan coklat yang keluar di luar masa haid. صحيح البخاري 315. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدر والصفرة شيئا. Sohih Bukhari 315, telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said berkata,
telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayub dari Muhammad dari Ummu Atiyah berkata, kami tidak menganggap warna keruh dan kekuningan sebagai sesuatu dari haid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab darah, penyakit, istihadlah. صحيح البخاري 316. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة إست حيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. Sohih Bukhari 316, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Eman berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zib dari Ibnu Syihab dari Urwah dan dari Amrah dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadlah, darah penyakit, selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah itu. Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi. Beliau bersabda, ini seperti keringat, darah penyakit. Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali sholat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab seorang wanita mengalami haid setelah melaksanakan tawaf ifadah. صحيح البخاري 317. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكا فقالوا بلى قال فأخرجي. Sohih Bukhari 317, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazmi dari bapaknya dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Safiyah binti Huyai sedang haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan-jangan dia menyusahkan kita. Apakah dia tawaf bersama kalian? Mereka menjawab, ya. Beliau lalu bersabda kepada Safiyah, ikutlah keluar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab seorang wanita mengalami haid setelah melaksanakan tawaf ifadah.
صحيح البخاري 318. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. Sohih Bukhari 318 telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Abdullah bin Tawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas berkata, wanita yang haid diberi keringanan untuk nafar, meninggalkan Mina, dan pada mulanya Ibnu Umar melarang hal itu, namun kemudian aku mendengar ia mengatakan, wanita haid boleh nafar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi keringanan buat mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab jika wanita yang sedang mengalami haid melihat tanda-tanda suci. صحيح البخاري 319. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي. Sohih Bukhari 319 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dari Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan bila telah berakhir maka bersihkanlah darah darimu lalu salatlah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab mensalatkan wanita yang meninggal dunia dalam keadaan nifas serta sunah-sunahnya. صحيح البخاري 320. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. Sohih Bukhari 320 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suraij berkata, telah mengabarkan kepada kami Syababah berkata, telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Husain al-Mualim dari Abdullah bin Buraidah dari Samrah bin Jundub, bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia karena hamil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatinya dan beliau berdiri di bagian tengah jenazahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Haid. Bab mensalatkan wanita yang meninggal dunia dalam keadaan nifas serta sunah-sunahnya. صحيح البخاري 321.
حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوان اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضة لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابيني بعض ثوبه. Sohih Bukhari 321 telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Mudrik berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah nama aslinya adalah Al-Wardlah sebagaimana dalam kitabnya, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad berkata, aku mendengar bibiku Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ia mengalami haid dan tidak melaksanakan sholat. Dan ia tidur di depan tempat sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang sholat di atas tikar kecilnya, jika beliau sujud maka sebagian kainnya mengenaiku. Menurut ijma ulama sahih,